أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz Anas, Dr. Anas atas satu madaih pagi yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah kalimah yang baik pagi-pagi melainkan dapat memuji Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diraikan imam mukmin kita. Tidak adalah yang lebih layak mengimamkan kita melainkan orang mukmin lah. Tidak ada yang layak. Seterusnya imam dan juga ahli jawatan kuasa masjid, tuan pengurusi, mantan dan juga semua yang ada, mudah-mudahan surah An-Na'im terus diberikan Allah dengan nikmat yang melimpah ruah dan dijadikan semua yang ada di sini diberkati kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin. Yang saya muliakan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini yang bersangka baik, ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita berhimpun pada pagi yang mulia ini. Allah menjadikan yang mana yang sakit di kalangan kita disembuhkan sakitnya, amin. Yang mana yang berhutang dimudahkan melangsaikan hutangnya, amin. Yang mana di dalam dilema ditemukan jalan keluarnya. Yang mana yang bujang ditemukan jodohnya. Yang mana yang dah berkahwin dianugerahkan anak, amin. Yang mana yang dah ada anak, semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah. Dan yang mana yang Allah nak ambil nyawanya, semoga Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang paling baik, amin ya rabbal alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Tuan-tuan, boleh tak saya minta kalau kita ginjal pergi dekat sikit, seronok sikit? Boleh no? Dia jadi seronok sikit. Ngaji ilmu, dia tak ada gap. Dia seronok sikit. Baik. Oh, tongkat ni risau. Libah kita sekali lagi. Baik. Baik.
Marilah sama-sama kita memeriahkan pagi kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, khususnya ahli qaryah surah An-Na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, tajuk yang diberikan pagi ini, jom berjemaah. Bagi orang kerdil macam saya, bagi orang yang alim, yang selalu duduk dalam majlis dan sebagainya, mungkin mereka nampak tajuk ni lain. Bagi orang kerdil macam saya, ilmu ni ujung-ujung kuku ulama saja ni, saya nampak tajuk ni boleh lebih banyak. Yang pertama, ajak untuk kita semua mai sembahyang berjemaah. Yang satu lagi yang penting juga di akhir zaman, iaitu belajar macam mana nak duduk secara berjemaah. Duduk secara berjemaah ini menjadi agenda utama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok dalam kehidupan Nabi, yang Nabi utamakan. Kalau kita kata tak boleh, negara kita negara yang berbilang bangsa, Nabi duduk lebih banyak multiracial. Sebab Mekah memang dia macam kita kata dia tertutup, istilah dia apa kita kata, dia memang konservatif sikit. Kalau Mekah, dia kalau adik-beradik pun kalau kahwin pun, orang ni kahwin dengan Pak Long ni punya anak saudara punya makcik, dia jenis lagu tu. Tapi di Madinah dia memang metropolitan. Madinah Al-Munawwarah yang dikenali juga dengan nama Taibah. Taibah itu kalau Ustaz Anas baca sedap lah, dia Taibah tu kan. Dia adalah bandar metropolitan. Dia banyak bangsa ada di situ. Bukti paling mudah sekali, seawal tahun Nabi, awal-awal kenabian dulu, Nabi ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia bukan orang Arab, dia orang Rom. Dia daripada awal dah. Dan Suhaib Ar-Rumi bukannya ada di Mekah dalam keadaan, dan di Madinah tu dalam keadaan dia masuk Islam. Dia berniaga, dia ada bisnes. Jadi memang Nabi sendiri duduk dalam keadaan multiracial. Sebab tu kalau kita tengok cara Nabi mengajak kita, sesuai untuk semua negara, sesuai untuk semua keadaan. Jadi elok pagi ni tadi kita mula dengan puji Nabi, sebab perjalanan kita ni tak boleh tinggal daripada bincang sebaik-baik orang yang ajak berjemaah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manifestasi ataupun terjemahan kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, tengok. Pagi ni sebagai mukaddimah awal, saya nak bawa satu hadis dulu, 3 hadis menguatkan perbincangan kita. Lepas saya baca hadis ni, barulah kita tunjuk apa ganjaran orang yang sembahyang berjemaah, apa yang kita boleh belajar daripada sembahyang berjemaah, sehingga kan orang yang berjaya dalam senarai Islam bagi dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Itu penutup kepada 7 perangai orang yang berjaya. Tutup dia wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan orang yang menjaga sembahyang dia, penutup kepada
6 sifat lain orang yang berjaya, dan Allah habaq mereka itulah yang mewarisi syurga Firdaus yang tinggi itu. So kalau syurga Firdaus pun orang yang menjaga sembahyang ni boleh mewarisi, setakat surau An-Na'im insya-Allah akan dijaga oleh orang yang baik. Ada istilah dia macam tu. Jadi sebelum nak ke situ, kita tengok dulu Nabi kita macam mana. Tengok hadis Imam Bukhari nombor 1338, hadis Imam Muslim 2870, hadis Imam Tirmizi 1071. Saya cakap ni tujuannya kalau tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan nak Google, boleh tulis Bukhari 1338, Muslim 2870, Tirmizi 1071. Jadi bila saya baca lagu ni, tuan-tuan rujuk pun nampak apa yang saya cerita. 3 hadis ni dia kena gabung sekali baru dapat cerita ni keseluruhan. Baik, cerita dia macam mana? Begini. Kata Nabi dalam hadis itu, bila mana mati sahaja hamba umat aku dan dikebumikan dia dan ditanam dia di dalam kubur, dimasukkan dia di dalam kubur, ditanam, maka beredarlah orang yang berada di sekitar kubur dia tadi itu tak jauh daripada dia. Kalimah tak jauh dalam hadis yang lain disebut 7 langkah. Jadi gambaran dia, saya bagi gambaran, kalau kata kita tanam jenazah dekat sini, maka 7 langkah mungkin sampai dekat meja tu je. Main jenazah dekat sini, kita berjalan dekat itu, mana tak jauh. Tetapi proses ni dah berlaku di dalam kubur. Apa proses dia? Apa proses dia yang berlaku dalam kubur tu? Baik, sambung Nabi cerita dekat kita. Nabi kata datang malakan, ada 2 malaikat akan mai dekat orang dalam kubur tu. Dalam keadaan orang mungkin kita start kereta pun tak jalan lagi, mungkin kita pun duk bercakap pasal dia lagi. Kita semua ni lah yang boleh duduk dalam kubur tu. Maknanya proses tu terlalu cepat. Kita start kereta pun belum, jalan balik pun belum. Barangkali mungkin, tapi bukan perbuatan ni salah, tapi mungkin kita tengah selfie dengan orang yang mai kat kubur. Mungkin. Mana proses tu kita tengah berlaku. Tapi dalam kubur dah jadi dah peristiwa yang saya cerita ni. Apa berlaku? Malaikat tu mendudukkan orang dalam kubur tadi tu, jenazah tadi tu, malaikat bagi dia duduk. 2 malaikat malakan. Tapi dalam hadis Imam Tirmizi dia akan sebut Munkar Nakir, dia sebut. Jadi malaikat Munkar Nakir mai letak kawan ni duduk. Perkara pertama sekali dia buat, dalam keadaan yang terlalu dekat, tak jauh pun, orang tak balik pun lagi, tetapi proses tu berlaku segera. Apa dia? Dia tunjukkan kepada kita tasawur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya dekat kita, kenal tak lelaki ni? Aduh, soalan tu bahaya tu soalan tu. Kita masuk dalam kubur, soalan pertama lagi, dia duduk dengan kita, dia tunjuk gambar Nabi Muhammad, dia tanya, kenal tak dia ni siapa dia? Itu hadis saya baca. Bukhari 1338, Muslim 2870, Tirmizi 1071. Dalam hadis ketiga-tiga ni dia bermula dengan orang beriman dulu, tapi saya tak mula dengan orang beriman lagi. Saya nak mula dengan orang yang kafir dan orang munafik. Adapun orang kafir dengan munafik, dia jawab la adri. Tunjuk gambar Nabi kita, dia jawab la adri, aku tak kenal. La ilaha illallah. Hang masa Covid hari tu pun pakai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar kita macam mana nak berjarak sepanjang 1 tombak. Nabi yang ajar kita nak bersin, tutup mulut, kita terjemahkan dia dengan pakai mask. Nabi yang ajar kita kalau nak ni tangan dibasuh. Kita diajak untuk jaga kebersihan dalam sembahyang berjemaah. Tak ada orang yang boleh ajak yang tu melainkan Sayyidil Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanya, hang kenal tak? Tak kenal.
Siapa yang jawab? Orang kafir dan orang munafik. Ini jaga. Semoga Allah jauhkan kita daripada perangai orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Jauhkan kita daripada sifat nifaq. Amin ya rabbal alamin. Orang munafik ni bahaya. Sebab dia semayang dengan kita, pakai macam kita, serban macam kita, songkok kopiah macam kita, tapi hati dia benci dengan kita. Di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul tu semayang belakang Nabi. Rumah Nabi tepi tu, kalau kita masuk kat Babus Salam, katalah kita masuk Babus Salam ni, rumah Nabi dekat sini, maqam Nabi, pintu Masjid Nabawi dulu. Dia antara orang yang tengok Nabi keluar rumah main nak semayang, dia yang bagi tahu kat semua orang, Nabi dah keluar dah, semua soft. Orang munafik. Tapi bila ditanya kepada dia, kenal tak ni siapa dia? Di akhirat esok depan malaikat, dia akan jawab, la adri, kami tak kenal. Tak kenal. Sebab tu mulut ni di dunia ni dia boleh berbohong. Jangan. Berhati-hati dengan apa orang kata istilah setengah-setengah ajaran-ajaran yang tak betul, yang kata ikut Nabi semua. Hati-hati, jangan macam tu. Bila kata saja la adri, apa berlaku? Malaikat mai, dudukkan dia, tanya dia, hang kenal tak dia ni siapa dia? Tak kenal. Bila kata tak kenal, malaikat bawa keluar hammer, dia bawa keluar mertun, tukui tu, dia hentam kepala kawan tu. Dalam hadis tersebut, baina uzunain, di antara dua telinga dia. Maknanya tahu sini. Malaikat hentam muka dia, bum, bagi lagu tu. Dia menjerit. Saya dah bagi dah hadis, nanti tuan-tuan baca. Hadis Imam Bukhari 1338, hadis Imam Muslim 2870, hadis Imam Tirmizi 1071. Dia menjerit. Orang tu bila kena hentam, dia jerit, oh, kena. Cumanya jeritan dia itu tak didengar oleh semua orang dengar kecuali siapa lain. Dua, iaitu manusia dengan jin yang tak dengar. Makhluk lain semua gerun dengar dia kena hentam. Dia masuk 7 petala bumi. Malaikat korek dia keluar balik. Malaikat rentak dia naik balik, letak balik dia dekat atas. Tak tanya soalan dah, hentam terus lagi sekali. Masuk dia 7 petala bumi. 7 petala bumi tenggelam sambil menjerit. Malaikat korek dia angkat balik, letak balik, hentam balik. Nabi kata apa? Hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat kena hentam. Satu soalan dia. Pasal apa? Tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah kita pagi ni sangat baik. Sangat baik bila kita baca cerita dulu kat kita, puji dulu Nabi yang ajak kita tentang kehidupan hari ni. Saya tak akan jadi macam ni kalau bukan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak akan bangun pagi punya mai masjid macam ni. Tak kisahlah apa niat tuan-tuan pun, tuan-tuan tak akan mai kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Adapun orang yang beriman, baru kita ambil balik. Adapun orang yang beriman bila tanya, kenal tak ni siapa dia? Mudah-mudahan kita dalam kumpulan ni. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tanya, kenal tak ni siapa dia? Orang beriman bila tengok-tengok tu saja, huwa Muhammad. Dia jawab clear. Dia kata huwa Muhammad. Ini Nabi Muhammad ni. Ya saya duk puji dia selalu tu, saya kenal ni. Rambutnya ikal ma yang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. So dia kenal. So bila dia kenal, dia kata huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut lagu tu. Bila dia sebut, dia terus syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kubur. Orang pergi tak jauh. Baru 7 langkah berlaku peristiwa tu. Bila dia kata-kata saja itu Muhammad, mana dia kenal. Malaikat nak test, kenal ke tak aja. Sebab hang nak masuk alam kubur, tak akan dihantar satu jenazah pergi ke kubur, melainkan semayang jenazah, takbir yang kedua kena baca nama Muhammad. Mim ha mim dal tu kena baca pada takbir yang kedua tu, selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nak hantar kamu pun kena baca nama dia. Dah masuk dalam tak kenal. Tapi ada orang jawab tak kenal. Ada pun orang beriman dia kenal. Bila dia jawab lagu tu, bila dia kata-kata lagu tu, malaikat terus kata dekat dia, unzur maq'adaka finnar. Malaikat kata apa? Hang tengok tempat hang dalam neraka. Maknanya apa? Hang ni kategori orang masuk neraka sebenarnya. Hak orang beriman ni. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Tapi disebabkan hang kenal Muhammad. Belum tanya apa lagi, baru kata kenal. Adri, aku kenal. Malaikat kata, Allah ubah tempat hang masuk dalam syurga. Allah. Itu penting. Tajuk Nabi Muhammad ni penting. Bagus tajuk semayang berjemaah semua ni penting. Sebab apa? Menceritakan sifat Nabi kita. Penting. Penting. Ni asas. Jadi dia kata, hang tengok, unzur maq'adaka finnar. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Allah pindah hang masuk dalam syurga. Dalam hadis-hadis ada 3 saya baca tadi kan. Dalam hadis salah satu daripada 3 ni, hak yang duduk dalam kubur yang lain pun boleh nampak perubahan tempat tadi tu. Nabi kata. Lagi orang yang mana yang tadi yang tak kenal, yang mana duk kenal, yang mana yang ni, dia jealous dengan dia. Kawan tadi tu bila dia tengok kubur, apa dia punya tempat daripada neraka pindah pergi ke syurga, dia seronok. Tengah dia duk seronok tu. Dalam satu hadis daripada 3 tadi, sambungan dia. Hadis Imam Bukhari berhenti dekat tu je, hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Tirmizi sambung. Apa dia? Dia tengok kubur dia diluahkan 70 hasta kali 70 hasta kali 70 hasta. La ilaha illallah. Hanya semata-mata kenal Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup takat tu. Macam kita lah. Sebab yang masuk dalam kubur tu pun kita lah. Macam tuan-tuan dengan saya, bayangkan bila kita tengok lagu tu, pindah tempat lagu tu, bila kita tengok lagu tu, betul kita tengok kita ada di mana tu, nampak kubur dia luah lagu ni. Tuan-tuan bayangkan macam masjid, tuan-tuan, surau tuan-tuan ni, tuan-tuan duduk sorang-sorang tengah-tengah tu luah lagu ni. Kita jadi apa? Kita jadi cewi. Kita jadi macam mana tu? Cewi. Dia macam lemah ni, syok lah macam mana. Dia jadi teruja. Ta'ajub. Dia tak, Masya Allah. Bila dia jadi lagu tu, dia terlupa kata dia dah mati. Dia pergi tanya malaikat. Dalam hadis tu Nabi abang, dia terlupa kata dia dah mati. Dia pergi tanya malaikat, boleh tak aku pergi cerita kat family aku, Ustaz? Boleh tak aku keluar ni, aku nak pergi cerita kat family aku, kalau hampa kenal Nabi Muhammad lagu ni, hampa akan dapat? Malaikat kata dia tak boleh. Allah memerintahkan hang untuk tidur macam pengantin, selena-lenanya. Orang tak akan kacau hang dah. Sampai kiamat nanti baru bangkit lain. Tapi dia dah tahu dah dia masuk syurga. Lena pun tak apa. Semata-mata kerana kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, jadikan kehidupan seharian kita semua benar. Kita mai semayang, kita berjemaah, kita duduk semuanya adalah untuk mengenali dan menghadam sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu importantnya. Main masjid ni penting tak tu? Kat tempat lain jarang nak cerita pasal Nabi. Masjid lah tempat paling banyak cerita pasal Nabi. Dan salah satu sifat dan perangai Nabi adalah hidup beramai-ramai. Lapar bersama, kenyang berjemaah. Lapar bersama-sama, kenyang berjemaah. Dalam satu cerita ketika peperangan Khandaq, semua maklum, tapi bukan perang Khandaq saja, banyaklah peristiwa Nabi tahan lapar ni banyak. Antara ceritanya adalah dalam peristiwa peperangan Khandaq, ketika sahabat semua dalam keadaan lapar, tapi kena duk buat kerja nak menggali parit Khandaq tu, lapar. Jadi bila dia gali dalam keadaan lapar, tak tahan sangat, depa dalam keadaan lapar, depa pergi dekat Nabi, depa tunjuk, depa kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ni lapar. Depa selak baju depa, ada seketui batu. Dia sendai batu tu, depa bubuh dalam kain lagu ni, depa ikat. Dia bubuh lagu tu. Dia ni macam kain pelikat kita lah. Sebab tu kita ni ada manifestasi ikat perut tu. Kain pelikat kita ni lah. Sebab tu bulan-bulan Ramadan dia ada 2. Siang dia kuih ketat.
malam boleh longgar. Malam dia boleh ejah, dia boleh ejah. Dia boleh ejah. Seluar tak boleh. Seluar kalau kita buka tu meloreh terus. Kain ni dia boleh ejah. Ni manifestasi dia punya ni. Ni. Dia senang nak cerita kat orang Melayu, senang sebab dia ada benda ni. Ada sendai perut dia. Depa pun ada geng-geng Syria, Yaman tu depa pun ada pakai macam ni juga. Dia ikat juga. So, ni memang pakai ada. Jadi ni manifestasi gambaran nak tunjuk hak Nabi sendai perut dulu tu. Cuma kita orang surah An-Na'im dalam lipatan ni bukan batu kunci kereta. Duit. Mahal lah ke. Sahabat dia batu lah. Sahabat dia batu. Dia tunjuk dia lapang. Bila dia pergi dekat Nabi, dia tunjuk dia lapang. Nabi simpati. Dalam masa yang sama, Nabi nak tunjuk juga, kata bukan hampa saja lapang, sebab kita lapang bersama-sama. Nabi selok, Nabi 2 ketui batu. Lagi mana lagi rapat lagi berat lagi nak bagi perut tu. Inilah bila kapit lagu tu dia tak ada terasa kosong sangat. Jadi Nabi double lapang daripada umat Nabi kita, umat Nabi SAW. Jadi memang perangai Nabi tu. Lepas tu bila dipanggil pula dalam tu, tempat makan yang Nabi makan dalam peristiwa Khandaq ni, sekarang ni dia jadi masjid dan tengah renovate, namanya Masjid Bani Haram. Masjid Bani Haram, rumah Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu wa ardah. Memang kalau tuan-tuan tulis sekarang pun dalam Google Map tu, Masjid Bani Haram, dia terus bawa kat situ. Dan mungkin kalau tuan-tuan pergi dalam masa terdekat ni apa semua, dia dah renovate elok lah, dia dah buat bagi elok dah. Dia masih kekalkan lagi ruangan tempat yang masak makanan, para sahabat masuk ambil tu masih ada lagi, dikekalkan sudut tu. Dia buat macam pintu, dia bubuh jaring tu, dia masih kekalkan tempat tu. Masjid Bani Haram nama dia. Masjid Bani Haram. Haram. Haram alif mim haram. Masjid Bani Haram. Haram bukan makna haram jadah, bukan lagu tu. Haram ni mulia. Satu sebab dengar macam sayau lah kan. Bani Haram lah pula dah. Bukan. Masjidil Haram. Satu maksudnya. Okey, tengok saya. Jadi bila ditawarkan oleh Sayyidina Jabir, dia tengok Nabi lapar, dia tahu sahabat lapar, tapi dia tahu dia pun tak mampu banyak. Dia balik ke rumah, dia tanya kepada isteri dia, ada tak sikit barang 1-2 Nabi boleh duk jamah sikit ke? Isteri dia kata, tak, tinggal kambing kita sekok lah. Jadi Jabir kata, tak apa, kambing sekok pun jadi Nabi syok makan kambing bahkan lebih kurang lagu tu. Ambil, dia pergi sembelih, dia suruh isteri dia masak. Dia tanya, berapa orang? Isteri dia kata, mau 4-5 orang dapatlah ni. Geng Arab bukan geng kita. Kita satu kambing akikah terus satu majlis kan. Arab mereka kuat. Saya kok kambing mungkin seorang mereka kehidupan mereka macam tu. Macam isteri saya dulu, ibu-ibu, isteri saya anak pertama lahir di Mesir. Bila lahir di Mesir anak saya tu, jadi pantang tu cara hospital Mesir. Ni baru ni masuk lahir anak, keluar atau masuk bilik, depa bersihkan bagi mandi, nurse mai bagi mandi, isteri siapa semua siap, duduk dekat katil tu, ayam sekok suruh makan. Memang tobatlah home lah jawab dia. Tapi itu hidangan orang Arab standard. Faham tak? Budaya dia lagu tu. Jadi bila kata sekok kambing tadi dengan roti pas sikit, 4-5 orang. Jadi kita kena faham wakil dia, keadaan dia macam tu. Janganlah kata apa sip sangat, bukan. Memang budaya dia. Contoh ni contoh saja. Jadi kan bila kita tahu rumah Nabi, cuba tengok maqam Nabi, Kubah Hijau. Tadi baca qasidah tadi cerita kat kita Kubah Hijau. Kubah Hijau tu rumah Siti Aisyah. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tengok live Madinah, ada orang kata apa, sengkang-sengkang tu sekali lagi tiba-tiba dia tunjuk maqam Nabi. So maqam Nabi tu kamera dia duduk tang mana? Kamera dia mesti duduk berdepan dengan maqam Nabi.
So kamera tu duduk kat mana? Itu rumah Sayyidatuna Hafsah, isteri Nabi, yang tingkap dia sentiasa dibuka kerana dia nak tengok Nabi. So itu rumah Sayyidatuna Hafsah, isteri nombor 4. Isteri nombor 3 Siti Aisyah, depan rumah dia. Rumah Siti Fatimah belakang sikit. Rumah isteri Nabi Sayyidatuna Ummu Salamah depan sana sikit. Jadi sebab tu Nabi kalau tiap-tiap malam lepas sembahyang Isya, Nabi akan ada di satu rumah isteri yang Nabi bermalam. Semua isteri lain akan duduk di rumah. Maknanya 9 orang isteri Nabi akan ada dengan Nabi, berlawak, makan sama-sama, baru mereka beredar balik. Jadi kita tak rasalah hairan. Tu dia tiap malam berkumpul pada kalau rumah macam kita. Habis kalau rumah berdepan lagu tu memang boleh lah. Boleh faham tak? Jadi kena faham wakil. Jadi bila nak baca cerita Nabi, kena tahu suasana. Macam kita baca cerita sahabat keluar masuk. Tuan-tuan tahu Sayyidina Abu Bakar, dia balik rumah dia duduk sat tak ada panas punggung, duduk tu. Bangkit balik. Siti Aisyah, Siti Asma tanya, ayah nak pergi mana? Anak jumpa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ayah bukan baru jumpa ke? Dia kata, aku rindu. Terus dia bangkit, dia keluar. Sebab apa? Sebab rumah yang makom Nabi itu, rumah Siti Aisyah, rumah Nabi dan isteri-isteri Nabi sekitar. Rumah Sayyidina Abu Bakar dekat sebelah Babu Salam. Memanglah boleh berulang. Cuba main dengan rumah tu imam dengan rumah kita. Tobat lahum lah, memang kita tak berulang untuk rumah tu imam. Boleh dapat. Tu. Jadi bila kita baca, kena tahu wakil dia, kena tahu cerita dia. Jadi Sayyidina Jabir kata, bila wife Sayyidina Jabir kata, wife dia kata, pergi panggil dalam 4-5 orang, lepas ni makan ni. Cantik. Pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni isteri saya ada masak sikit, ada sikit jamuan untuk 4-5 orang, bolehlah lepas. Nabi panggil lah siapa-siapa yang Nabi nak, dia pergi bagi jago tu. Nabi panggil lah siapa-siapa yang Nabi nak. Nabi terus, kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua, mai makan kat rumah Jabir. Allah. Saya dah tahu kalau Datuk dulu lah. Datin kata, buat main 4 orang lah. Datuk buat main 1 surau tu. Memang tidur luar aja lah. Orang habaq suruh main 4 orang, duduk baik lagu ni. Kita pinggan mangkuk dah sedia lagu mana. Tapi Nabi bukan tak cerdik. Nabi tahu keadaan tu. Cuma dia mukjizat tu nak berlaku tu, dia ada cara dia. Jadi Nabi panggil semua mai. Nabi suruh semua duduk di perkarangan rumah Sayyidina Jabir. Jangan masuk dalam rumah. Duduk aja, tunggu kat luar, rehat. Tadi dah kerja kuat, rehat. Nabi masuk dekat dalam tu lah, tempat yang saya kata tu, kalau tuan-tuan mai Masjid Bani Haram tadi tu, dia ada ruang. So dekat situ Nabi kata, mana dia yang makanan tadi. Sebab Jabir dah cemas lah, dia duduk kat dalam bilik tu, duduk discuss dengan bini dia macam mana nak buat ni. Kawan-kawan penuh dekat luar. Ingat tau, bukan 1 surau tau, 1 batalion. 1000 orang duduk main nak makan. 1 surau gagah lagi, 1 batalion. Jadi Nabi masuk, Nabi kata, mana dia? Jangan buka. Tu tak apa, tutup. Biar aku yang handle, Nabi kata. So Nabi panggil 10 orang masuk, cendok makan sampai kenyang, keluar, mai lagi 10 orang, mai lagi, sampai habis ke semua depa. Sayyidina Jabir kata, bila buka balik, makanan seperti tidak disentuh. Dengan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi apa maksud dia? Lapar bersama-sama, kenyang secara berjemaah juga. Ini memang budaya sunnah Nabi, gaya hidup Nabi macam itu. Jadi sebab tu muka Nabi, Allah mesti buat muka yang jemaah suka tengok. Bibir lebar, pemurah, muka orang Arab suka tengok. Pasal tu rambut Nabi ikal mayang. Tu Arab kan rambut dia macam tu. Jadi bila orang ikal mayang, oh lawa je orang tengok. Jadi muka Nabi mesti macam tu. Sebab apa? Berjemaah. Jemaah sayang dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, apa yang kita boleh belajar daripada sembahyang berjemaah nak diterjemahkan dalam hidup berjemaah? Mesti ada. Okay, salah satu contoh yang mudah. Sini kuliah subuh sana sampai pukul berapa? Jangan buat sampai bila-bila. Ini bukan Sayyidina Jabir punya contoh. Jangan.
Sat sudahlah 7.45 apa Azan. Tak apa Ustaz, saya tak payah tengok jam. Tak payah tengok jam. Allahu Akbar. Sembahyang berjemaah adalah, dengan yang lain, sembahyang berjemaah adalah institusi yang paling besar, jemaah yang paling besar, pejabat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Tak pernah ada satu ketua 4 juta dia punya pengikut dia di Mekah. Imam seorang aja kata Allahu Akbar, satu masjid tahu nak buat apa. Hatta yang masbuk pun tahu apa dia nak kena buat. Arahan satu je, Allahu Akbar. Ni jemaah paling bawah. Arahan dia satu je, simple. Yang masbuk tahu berapa rakaat dia nak kena tambah, yang duk ada pun tahu kan. Allahu Akbar sama aja, Allahu Akbar sama arahan. Sat lagi sujud, Allahu Akbar, mangkit, Allahu Akbar. Dia tak ada pun kita pipi Tok Imam Allahu Akbar, ada yang sujud pula bila. Dia ni macam mana ni? Arahan satu ya. Mai itu berbilang bangsa. Di Mekah 4 juta. Tapi semua boleh faham satu arahan. Sebab tu gambaran berjemaah yang paling power ada dalam sembahyang. Ada dalam sembahyang. Nombor 1. Apa gambaran pertama hidup berjemaah yang kita kena belajar? Nabi sebut sawsufufakum. Nabi kata samakan tumit. Dalam satu hadis Imam Muslim, samakan tumit. Kan tumit bagi sama lah, sama. Nabi kata apa? Jangan ada yang depan belakang lagu tu. Tumit tu tak mau ada depan belakang. Sebab apa? Yang pelik tu Nabi cakap hati kita nanti bergaduh. Lah, yang tak sama tumit, yang tak sama tumit, tapi hati bergaduh. Ini syarat sembahyang berjemaah. Sebab apa? Kalau kita nak pergi laju je, Nabi tak mau kita sembahyang bau bertemu bau. Tapi kawan ni tak suka kat kawan ni, kawan ni tak suka kat kawan ni. Buat apa? Tadi kita tak mau orang munafik, tapi bila kita berjemaah di surah An-Na'im, kawan ni tak mau sembahyang kawan dengan kawan ni, kawan ni tak mau kawan dengan kawan ni, sembahyang macam mana? Sebab tu bila mai tu hati semua kena lapang, kena maaf, semua orang kena masuk sembahyang sama-sama. Tumit mesti sama. Baru hati tak akan bergaduh. Baru cantik. Sebab itu ketika pembukaan kota Konstantinopel tahun 1482 dia betul lah kata kita jemput 1511 betul. Dia 1482 Konstantinopel. Ketika pembukaan kota Konstantinopel, Istanbul mana ada masjid. Dia kira masa tu Vatican City, macam Vatican City. Nasrani saja kat situ. Jadi dia punya sebesar-besar gereja masa tu yang gah Hagia Sophia. Jadi bila orang Islam buka Hagia Sophia jadi masjid. Siapa imamnya? Maka nak dilantik imam ada proses. Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala panggil semua tentera dia yang ada ketika itu. Sebab yang ada tu tentera lah, rakyat ni lah tak masuk perang lah. Panggil berapa jumlah tentera? Tentera berapa ramai? Satu riwayat 100,000, satu riwayat 150,000, satu riwayat 200,000. Tak apalah, kita ambil 100,000 senang. 100,000 tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana saya tahu, tuan-tuan semua tahu, dia angkat kapai naik bukit. Kapai naik bukit. Okey? Saya tahu, tuan-tuan tahu semua tu. Okey, tengok. Bila tanya siapa yang nak jadi imam,
panggil semua tentera 100,000. Sultan Muhammad Al-Fatih ada di depan, Perdana Menteri dia berada di sini, membacakan soalan-soalan untuk lantikkan imam. Soalan pertama, ini Sultan Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik manusia, sebaik-baik tentera, khair amir amiru, betul, ni'mal amir amiru, sebaik-baik pemerintah dia, sebaik-baik tentera dia. Okey, tengok sebaik-baik manusia yang kita kena contoh. Soalan pertama untuk melantik imam yang menyebabkan depa semua berjaya tadi. Soalan pertama, dari akil baligh. Kita rata-rata sini akil baligh katalah umur 13 dengan 12, katalah depa pun sama. Sultan Muhammad Al-Fatih buka kota Konstantinopel 21. So 13 pi 21 8 lah. Cerita dia soalan ni 8 tahun punya nak kena kira. Tapi dalam tu bukannya umur bayar-bayar Sultan Muhammad Al-Fatih, dia sultan yang termuda. Kawan-kawan bapak dia duk ada. Dia punya tok guru dia semua dewasa. Maknanya dia antara yang muda 8 tahun. Habis tu kawan ayah dia mungkin ada yang dari akil baligh sampai buka kota Konstantinopel 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Tempoh masa. Soalannya, dari akil baligh sehingga hari ini buka kota Konstantinopel, siapa yang tak pernah tinggal semayang berdiri, siapa yang tinggal duduk, semua tentera berdiri, kulluhum berdiri. Gila. Tanya kat kita sini, pai tinggal itu imam ya. Nampak tak? Nampak tak dia punya apa? Terjemahan dia. Sebab itu depa boleh angkat kapal naik bukit. Bukan kerana arahan Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan kerana mereka nak buka kota Konstantinopel, bukan kerana depa kuat, tak. Semayang depa number 1. Bayang dari akil baligh sampai kota Konstantinopel buka, ada yang 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 22 tahun, 40 tahun pun ada yang masuk perang tu. Siapa tak tinggal semayang berdiri, siapa tinggal semayang duduk, berdiri semua. La ilaha illallah. Soalan kedua, dah berdiri semua, macam takkan semua jadi imam. Siapa jadi makmum? Soalan yang kedua, ditanya, dari akil baligh sehingga hari pembukaan kota Konstantinopel, siapa yang tak semayang berjemaah duduk, siapa yang semayang berjemaah berdiri, semua berdiri. Gila. Kalau hari ni kata mushma'ul, tak masuk akal. Tak masuk akal. Macam mana dia buat? Apa tarbiyah dia? 100,000 tu. Bukan. Maksud dia, maaf. Tuan-tuan tengok saya. Tengok. 100,000 ni soldier tau. Bukan orang alim. Alim ada yang simpan. Dia tak pergi perang, mati sekali, siapa nak ajak generasi. Tentera saja macam tu. Tok alim ni, ahli sufi dia. Sultan Muhammad Al-Fatih punya geng. Sebab tu arahannya angkat kapal naik bukit, tak ada problem, tak ada bantahan, semua angkat. Pasal apa? Soft. Hak tu power, bukan jalan-jalan. Soalan yang ketiga, ni berat lah. Dia kuih berat. Soalan dia kuih berat. Soalan ketiga, dari akil baligh tu yang berat tu, sehinggalah hari buka kota Konstantinopel, siapa yang tak tinggal tahajud berdiri, siapa yang tinggal duduk. Setengah daripada tentera duduk, setengah masih kekal berdiri. 50,000 tentera dia tak tinggal tahajud dari akil baligh. Gila.
Kita soalan tu kena tukar. Siapa yang baru belajar tahajud? Siapa yang baru belajar tahajud berdiri? Ramai. Hai la ilaha illallah. Nampak? Nak menjaga masyarakat yang terbaik, dia mesti ada pada semayang berjemaah. Jadi baru kita lapang dada dengan semua orang, baru kita sayang semua orang, baru kita nak bercakap pun berpada-pada. Hari ni semua orang cakap tak mau berpada-pada. Semua cakap ikut dan. Macam kira, oi, ni dia baru hari ni main sembahyang subuh dengan kita. Saat lagi dia punya posting dia, oi, macam dia tiap-tiap hari subuh dengan kita. Sabarlah, jangan buat lagu tu. Kesian orang lain. Orang lain baru nak semangat. Tak semua orang ada kesempatan. Tak semua orang ada keperluan. Yang tu kita belajar dalam sembahyang berjemaah. Tu imam dengan makmum okey, tengok. Imam, makmum. Dalam Imam Syafi'i kita akan ada ralat dalam sembahyang. Standard lah macam baru ni kan, kawan tu meninggal dunia. Macam mana? Dia ada ralat dia. Macam mana nak naik dan sebagainya. Okey, tak apa. Saya berdasarkan tajuk tu. So, imam salah dalam perbuatan semayang dia. Okey. Soalan pertama. Siapa yang kena tegur imam? A, belah sana. B, sini. C, sana. D, toilet. Semua tahu jawapannya B, belakang imam yang akan kena tegur imam. Belah nu pun diam walaupun sebaris, belah nu pun diam walaupun sebaris. Yang tegur imam yang belakang imam. Pasal apa? Dia saja yang tahu tu imam. Masyarakat kita hari ni hak kat tandas tu yang tegur. Tu imam salah, tu imam abang. Ni contoh saya bagi gambaran. Tuan-tuan ingat saya bagi gambaran, tuan-tuan gukan dengan kehidupan, boleh Tu imam Assalamualaikum. Hari ni saya Imam Mukmin rindu guru saya nak baca qiraat Warsh An-Nafi'. Dia dah abang dah. Jadi tuan-tuan pun macam tak bisa dengar. Tuan-tuan pun macam duk buat lagu tu. Tuan-tuan duk buat kepala lagu tu soft kan, dalam soft kan duk buat lagu tu. Dia kata jangan takut, bacaan ini saya akan huraikan selepas kita habis sembahyang. Apakah macam mana saya boleh baca lagu tu? Wadduha wal-laili idza saja. Memang dengar macam orang KL baca. Dia jangan ingat tu KL. Tu qiraat. Kalau kita wadduha, kita wal-laili idza saja, huruf dia macam huruf A. Kalau warsh dia bunyi I. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita walal akhirah, dia nipih walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia ada bacaan dia. Dia tu imam dah abang dah. Saya sat lagi akan baca Warash. So semua dengar. Okey, jemaah semua okey. Kawan tu tak sampai lagi. Hak tandas tu tak sampai lagi. Tu imam takbir. Allahu akbar. Semua semayang Allahu akbar. Dia sampai. Dia masuk toilet. Duduk dalam toilet. Tu imam. Wadduha. Subhanallah. Hang dengan tak tahu apa, hang baru sampai, hang subhanallah. Saat lagi kita semua bagi salam, dia nak buat. Ni pasal apa? Baca bunyi lain. Nak bagi kita semua bergaduh. Alamak. Orang macam ni dalam masyarakat hari ni. Jenis tak tahu kepala ujung pakai ekor apa tak tahu. Melaku satu isu je, dia naik dulu. La ilaha illallah. Sebab tu dalam sembahyang dia tak mau orang macam ni. Tu imam kalau salah, yang tegur belakang tu imam. Mesti kena duduk belakang tu imam yang jawab. Dia jangan orang ujung-ujung sana nak main. Pasal apa? Sebab hang je yang nampak tu imam. Yang kedua, bila tu imam salah, apakah bahasa yang kita sebut? Subhanallah. Okey, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, kita 745 dah tahu.
Ha. Ya. Roti canai panggil kau. Apa? Dalam masyarakat kita buat salah. Ni salah hantar mesej. Astaghfirullah. Salah. Astaghfirullah. Anak-anak lari. La ilaha illallah. Ini budak-budak. La ilaha illallah. Salah kita salah. Tapi ketika dalam semayang seorang imam buat salah, yang ditegur subhanallah. Sedangkan subhanallah ni puji Allah. Kita bila tengok, Haji, jemputlah datang. Ni rumah saya. Subhanallah, masya-Allah, besarnya rumah. Itu ayat dia. Mana ada orang tengok rumah besar? Astaghfirullah. Ini ada juga. Boleh faham tak? Kalau dia kata astaghfirullah, kita risau. Hang nampak apa kat rumah aku? Dan itu standard bahasa. Itu standard bahasa. Tetapi di dalam sembahyang, bila satu orang salah, imam terutamanya, yang ditegur oleh makmum, subhanallah. Kenapa? Sebab boleh jadi betul tu imam salah, saya betul. Boleh jadi saya yang tersalah dengar, tu imam yang betul, saya yang salah. Habis sebenarnya siapa yang tak salah? Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang kesalahan. Jadi kita tegur pun berbada. Sebab boleh jadi kita salah, dia betul, kita salah. Tapi hari ini masyarakat bila tak belajar sembahyang berjemaah, tak belajar berjemaah, dia tegur orang macam dia tak pernah salah. Tak boleh. Ingat tak Nabi sekali ada tersalah 2 rakaat untuk nak ajak kita sembahyang. Kalau tertinggal 2 rakaat, siapa yang tegur Nabi? Saja nak tanya tuan-tuan lah. Sebab hadis Nabi, macam saya kata tadi, sunnah Nabi kita perhati elok-elok. Siapa tegur Nabi? Yang tegur Nabi geng-geng munafik. Dalam keadaan mereka perli Nabi. Perli apa? Perli dalam bahasa Inggeris apa? Perli. Bagi kawan-kawan kita faham tak? Perli. Bahasa saya cantik. Dia buat bahasa kira mengata dekat Nabi. Dia macam Nabi ada ni ke, ada kita kira dia mempeleceh Nabi. Sahabat lain macam Sayyidina Abu Bakar, semuanya diam. Hak geng munafik ni sampai tegur Nabi. Kata, Nabi macam mana? Zuhur dah jadi 2, tak jadi 4. Baru Nabi tanya, aku sembahyang 2 kata dia. Sahabat yang lain kata, betul. Baru Nabi patah balik sembahyang. Orang yang beriman dia tak ada orang yang nak perli-perli. Sebab dia tahu ni Tok Imam. Kita kalau Tok Imam habis apa kita akan tanya dia, Tok Imam tadi Tok Imam ni ke? Sebab kita sembahyang 2 tau Tok Imam. Oh iya ke? Dia bukannya Imam diskaun nama. Dah betul tak? Kan? Geng-geng ni macam ni. Jadi sebab itu dalam sembahyang berjemaah, dia mengajar kita hidup berjemaah. Dia ajak kita saling sayang menyayangi, hormat menghormati. Walaupun macam kita katalah, hebat orang-orang muda mai semua. Tapi dari segi susunan soft, yang muda kena belakang. Menghormati orang tua-tua yang ada depan. Baru wujud penghormatan. Kan itu kan susunan soft Nabi susun kan? Untuk kita. Salah satu cara dalam keadaan berjemaah. Banyak. Ada lagi dalam sembahyang berjemaah ni. Tapi ialah memadailah pagi ni contoh takat tu sudahlah. Semangat sangat. Ya okeylah, boleh lah. Walhasil tajuk jom berjemaah 2. 1 sembahyang berjemaah. Terjemahannya hidup berjemaah. Nabi bukan ajak kita sembahyang saja. Nabi ajak kita macam mana kita di luar sembahyang. Bila kita di luar sembahyang, apa orang sembahyang, terjemahkan sembahyangnya dalam kehidupan.
bagaimana bahasa kita, penghormatan kita. Tok imam dalam sembahyang, mana ada side mirror? Tak tahu kalau ada cermin depan. Tak ada. Okey. Tok imam mana ada side? Allahu. Tengok makmum takbir ke tak? Tak ada. Tok imam dia duduk depan dalam keadaan dia tahu, aku cakap je makmum mesti ikut aku punya. Tapi dalam masyarakat dia tak jadi macam tu. Tok imam Allahu Akbar, kita semua Allahu Akbar. Hatta Syahrul Ramadan, imam budak, imam kecil budak tahfiz, seorang tak balik saf. Dia tak balik, ini budak-budak tapi hafal Quran. Tak. Ini pembelajaran kita dalam berjemaah. Tengok Tok imam budak dia saf, kita pun okey. Allahu Akbar. Okey. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua boleh. Amin. Yang baru sampai dengar suara budak Abasa wa tawalla, dia masuk. Oh, Tok imam Allahu Akbar. Tak ada masalah. Tapi bila kat luar, orang muda ke apakah, boleh ke tu? Boleh. Dalam sembahyang kita tak pernah tengok, muda sangat Tok imam ni. Tak ada siapa pernah kata macam tu. Betul tak betul? Sebab apa? Sebab pihak masjid dah tapih, imam dah tapih, oh ini budak bagus, dia boleh jadi imam. Kita percaya. Bila dekat luar dia goyang ni. Kita boleh faham tak? Kita dengan budak, kita redha dia imam akhirat kita. Tapi benda tu kita tak terjemah kat luar. Bersangka dengan Tok imam marah. Pagi tadi Allahu Akbar Ar-Rahman. Tak ada siapa pun dalam jemaah menunjuk tu mentang-mentang apa. Tak betul tak? Mana ada siapa sangka macam tu dengan Tok imam? Dia menunjuk tu apa? Tantang semua. Tok imam azan Allahu Akbar Allahu Akbar saja, nafas panjang tunjuk orang tu. Tak ada siapa pun, semuanya Allah. Hati kita clear. Tok imam hari ni Ar-Rahman, katalah esok tiba-tiba baca kuliah aja. Tak ada siapa pun kata senang lah. Faham tak? Tak ada siapa sangka lagu tu. Malahan Tok imam baca pendek, kita pun alhamdulillah lega Allahu Akbar. Betul tak? Tak ada siapa akan sangka macam-macam dekat Tok imam. Itulah berjemaah. Jangan kita banyak bersangka. Ambil imam Ramadan bubuh Quran depan, Quran. Tak ada siapa pun mai-mai tengok Tok imam kan buka Quran kan. Saf, Tok imam siapa? Allahu Akbar. Tak ada siapa pun mai-mai tengok Quran. Kata hafal. Tak ada siapa kata, betul tak? Semua orang akan bersyukur ada orang yang imam. Betul tak? Semayang Tok imam buka Quran, dia semayang. Tu kalau blackout saya nak baca macam mana? Video doa blackout kat Tok imam. Jadi kalau blackout tu saya nak baca macam mana? Nampak huruf tu. Wallahi tak ada siapa bersangka macam tu dengan Tok imam. Betul tak betul? Itulah masyarakat. Sebab itu Ramadan elok, semua kita akan siapa semayang ni elok. Sebab apa? Hati kita bersih.
Sebab itu antara benda yang Nabi ajak jemaah, mesti sembahyang berjemaah. Siapa yang jarang-jarang jemaah inilah yang selalunya buat perangai dalam masyarakat. Sebab dia tak tahu, dia tak biasa jumpa kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah berkati semua dan menjadikan kita di kalangan orang yang rajin mendirikan sembahyang. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna istiqamah wa habibna fi salatil jamaah. Amin. Allahumma ya Allah, jadikan semua masyarakat Surau An-Na'im dan sekitarnya diberkati kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Jadikan semua orang dewasanya sentiasa memberi nasihat kepada yang mudanya. Jadikan yang muda sentiasa menghormati yang tuanya. Jadikanlah anak-anak yang berada di qaryah Surau An-Na'im ini anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jadikanlah kawan-kawan kepada anak-anak ini juga soleh dan soleha. Guru-guru mereka soleh dan soleha. Dan jadikan kita semua dalam keadaan yang baik, bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdausil A'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ya Allah, syurga kami akan sunyi kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ard wa la fis sama'i was samiul alim. Allahumma asqi man saqana wa at'im man at'amna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. Jom selawat sekali lalu, boleh? Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ya Allah, surah An-Na'im. Salatullah salamullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tutup sama-sama. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.